Hanya rakyat negara ini sahaja yang berhak untuk menikmati barangan keperluan yang disubsidi kerajaan. Justru rakyat asing yang bebas berulang-alik ke negara ini, terutamanya dari seberang tambak Johor, perlu dikenakan sekatan untuk membeli barangan subsidi. Itu pandangan sebilangan besar warga Johor yang tidak senang dengan sikap rakyat Singapura yang dikatakan turut mengambil kesempatan menikmati harga barangan subsidi dengan pembelian pukal di Johor. Mereka mendakwa rakyat Singapura sewenang-wenangnya membeli barangan keperluan terutamanya yang dikawal dan disubsidi kerajaan negara ini dengan kuantiti yang banyak. Malah mereka juga sebenarnya menikmati harga yang lebih murah berikutan perbezaan nilai mata wang yang tinggi. Yang terkawal tu tak boleh terlepas pada yang rakyat asing sesuka beli, sampaikan kita pun kat sini susah kan. Kelebihan diorang dah dapat. Habis bila kita yang kat sini nak dapat kelebihan, kekurangan kita banyak, kelebihan diorang lebih. Dalam duit diorang lagi, barang kat sini diorang mudah lagi. Bolehlah kalau nak kontrol, yang berpatutan okeylah. Pembelian gula dia tu memang tak ada langsung apa kata orang sekatan dekat di kita tengok di supermarket apa tu. Diorang kalau beli tengok kalau minyak, gula ke, diorang beli berbaket-baket. Kalau troli tu 2 troli, orang Singapura kita tahu tu orang Singapura. Patutnya kerajaan kena fikirkan macam mana. Boleh beli tapi bukanlah kata sekendak dia yang bolehnya. Ada kawalan lah. Jadi saya rasa kerajaan kena buat satu peraturan jugalah. Macam dulu kita pernah ada di custom orang tak ada bawa katalah tepung sekian dia banyak. Macam itulah. Dia biar tu rakyat kita yang merasakan, bukan orang Singapura. Mereka dah lah duit dia tinggi, beli kat sini pula. Itulah. Difahamkan warga Singapura kerap membeli barangan secara pukal di Johor Bahru, terutama pada hari Minggu. Sebelum ini pendedahan pernah dibuat mengenai sikap mereka yang turut mengambil kesempatan membeli minyak petrol bersubsidi di negeri berkenaan. Dan di sebalik isu subsidi, sama ada kita sedar atau tidak, kebergantungan terhadap subsidi boleh melemahkan ekonomi sesebuah negara. Apatah lagi jika negara itu sedang rancak melakukan transformasi ekonomi ke arah sebuah negara maju. Peruntukan pelbagai jenis subsidi yang terlalu banyak boleh memudaratkan keuangan kerajaan untuk tempoh jangka masa panjang. Ikuti kupasan yang kami sediakan meninjau impak subsidi terhadap daya tahan ekonomi. Bukan semua perkara boleh disubsidi. Sebagai kerajaan, pendidikan dan kesihatan dilihat sektor terpenting yang wajar disediakan subsidi. Tapi di Malaysia, agihan subsidi masih sangat meluas. Bayangkan subsidi elektrik negara saja sudah berjumlah 12 juta ringgit sebulan dan untuk gula saja subsidinya 788 juta setahun. Itu belum masuk subsidi untuk perkhidmatan sampingan dan barangan lain. Jika dicampur semuanya, jumlah keseluruhan subsidi barangan keperluan dan petrol mencecah 14 bilion ringgit setahun. Ia bersamaan 7% jumlah daripada jumlah total bajet 2011. Isu subsidi dikurangkan mungkin dapat membantu kerajaan mengurangkan kos-kos yang perlu ditanggung. Jumlah sebanyak itu sepatutnya boleh digunakan untuk banyak lagi aspek pembangunan fizikal dan penambahbaikan kemudahan untuk rakyat. I think it's estimated by somewhere in 5 years' time that Malaysia will have like a massive jam everywhere. So I mean, by putting the subsidy into a different area, like say put it probably more transportation. I mean, with the MRT system, I think it's okay. I think then if we hike it up, maybe cars will be more luxurious. But we have to think of the people who cannot afford to travel by transport. Bukti sudah ada bahawa subsidi keterlaluan boleh menjatuhkan ekonomi sesebuah negara. Contohnya Mesir yang mengamalkan budaya menyogok rakyat dengan subsidi. Ini menjadikan ekonomi negara itu statik kerana segala-galanya ditanggung kerajaan. Ia menyebabkan impak kekurangan pelaburan dan pengangguran yang tinggi. Contoh lain ialah Tunisia dan Yemen, yang mana rakyatnya juga terlalu bergantung kepada subsidi. Malaysia mungkin terima kesan serupa kalau berterusan mengamalkan sistem subsidi sekarang. Saya setuju tanpa subsidi. Tapi dengan syarat tidak ada pendapatan rendah. Semua banyak dah tinggi. Sebab PM kata rendah, menengah tu tinggi. Yes, that should be the focus. Jadi dengan ini, tapi selagi belum dicapai, subsidi kena jalan. Disebabkan jumlah subsidi yang paling tinggi membabitkan bahan api sebagai galang gantinya, kerajaan wajar beralih kepada sumber alternatif.
Pelaksanaan tenaga yang boleh diperbarui RE secara lebih efektif dilihat sangat perlu. Adalah sumber yang next sumber yang kita perlu bergantung sekiranya berlaku krisis dari segi coal dan juga minyak ya. Sebab RE banyak potensial yang ada dekat Malaysia yang sekarang ni kita tidak mengguna pakai, yang kita abaikan. Melihat kepada itulah persuturan semula subsidi perlu dilaksana sekarang bagi membolehkan kerajaan mengemaskini agihan subsidi dengan lebih efisien. Ini seterusnya akan mengukuhkan asas pendapatan kerajaan sekaligus mampu menyediakan setiap rakyat dengan pelbagai kemudahan dan keperluan untuk meningkatkan pendapatan per kapita.